yang ganjaran yang Allah janjikan. Okey. Apa yang Allah janjikan? Ada hari sihat yang tidak ada sakit lagi, dan yang tidak ada sakit di dalamnya, dan hari-hari sakit yang tidak ada lagi sihat di dalamnya. Ini satu ungkapan yang kita kata sangat simbolik. Okey, satu ucapan yang kita nak kena hurai sikit bagi faham, kerana dia boleh dilihat dari berbagai sudut. Okey, apa maknanya sihat yang tak ada sakit lagi? Ini pada setengah ulama ataupun kita kata difahami ungkapan ini bila masa kita tak rasa sakit lagi. Okey, sebab itu kita kata kalau sebagai orang mukmin, kita akan diuji pertama dengan sakit. Okey. Dan kata-kata juga diuji dengan kesihatan. Kalau kamu sihat, kamu buat apa? Kalau kamu sakit, kamu buat apa? Ini pun kekuatan-kekuatan yang kita nak angkat. Tapi dalam ungkapan Ibn Hanbal, dia kata apa? Allah akan janjikan. Okey. Yakni kita kata ada hari sihat yang tak ada sakit lagi dah. Sebagai orang mukmin, kita nak kena faham, sakit itu hadiah dari Allah. Bila sakit itu hadiah dari Allah, sakit itu sebahagian daripada cara Allah nak ampun dosa. Sakit itu merupakan satu daripada ruang untuk kita menambah kesabaran, menambah keyakinan kepada Allah, kerana tidak ada yang mampu memberi kita sakit kecuali Allah, tidak akan dapat kesembuhan kecuali Allah. Maka kita nak ambil kira bahawa kalau ada ungkapan yang mengatakan tidak ada sihat setelah sakit dan tidak ada sakit setelah sihat. Ini dua situasi. Pertama, kita ambil betul-betul pada orang yang sedang sakit. Okey. Pada orang yang sedang sakit, kata kalau ditakdirkan sakitnya di hujung dengan kematian. Okey, di hujung dengan kematian, maka nasihat yang pertama yang nak angkat, kata-kata kamu selepas ini akan sihat dan tak ada sakit lagi. Okey. Maknanya kita kata tak ada sakit lagi, maknanya pada orang beriman, pada orang mukmin, sakit itu ujungnya sihat. Sama ada dia sihat sebagai ruang yang diberi lagi untuk hidup di dunia, ataupun dia sihat untuk terus berangkat jumpa Allah. Ini kekuatan. Itu sihat yang dimaksudkan. Ada sihat kata kita nampak dia secara fizikalnya sakit, tetapi Allah hujungkan dia dengan kematian. Maknanya kita kata ada sakit yang tak sihat dah. Tak sihat untuk ke dunia, tapi dia sihat untuk ke akhirat. Okey. Ada sakit, ada sihat. Okey, dia kata ada sihat yang tak sakit-sakit. Jadi kalau kita kata sampai ke akhirat, kalau dia memang orang yang paling taat dengan Allah, orang yang mengikut perintah Allah, maka dia adalah orang yang macam mana? Orang yang mendapat hadiah terbaik dari Allah. Ruhnya akan diangkat terus sampai ke langit bersama dengan ruh-ruh orang yang mukmin. Ini kekuatan. Maka apa yang kita nak angkat hari ini ialah bagaimana kita membangun kekuatan kita. Kita nak terima sakit itu sebagai apa? Semalam kita dah bercakap tentang sakit fizikal itu lebih besar ataupun sakit emosi itu lebih besar. Semalam kita dah bincang dah bahawa sakit fizikal itu kalau kita ikuti dengan sakit emosi, kalau kita ambil cerita semalam, mengapa dia sakit di hujung sudah diramalkan dia akan berangkat, dia akan meninggal, akhirnya dia membangun satu rasa sihat. Satu perjuangan untuk membantu dia rasa sihat. Okey? Makanya kita katakan kekuatan sakit fizikal, kalau mentalnya sihat, kalau emosinya sihat, kalau cita-citanya sihat, maka dia akan bertambah sihat. Maka dalam sakit ada sihat. Kadang-kadang ada dalam sakit yang tak ada sihat lagi dah. Artinya Allah tak hendak lagi dia tinggal di dunia. Maka dia akan diangkat berangkat jumpa Allah. Pada orang mukmin, meninggal itu adalah sihat. Okey? Bukan sakit dan sihat tinggal di dunia itu saja yang sihat. Sakit kemudian Allah angkat dia jadi bertemu Allah, itu juga sihat. Okey? Ada sakit yang tidak sakit lagi. Apabila dia sudah lama sakit, Allah bagi dia sihat, dah habis dah. Di bumi ni tak ada lagi tempat untuk dia. Dia nak diberi rehat, diberi sihat oleh Allah untuk berangkat jumpa Allah. Ini yang kita kena faham. Ada sihat yang tak, kita apa? Ada sihat yang rasa tak sakit-sakit. Okey? Jadi sihat masa berangkat, ada pun juga sihat masa di dunia. Ini dua benda. Sakit pertama Allah bagi kematian sebagai kesembuhannya. Kedua sakit yang Allah bagi sihat sembuh di dunia.
Ini dua benda yang kita nak angkat. Kalau cerita semalam kita ambil kira yang naik kapal itu terus sihat. Terus sihat. Okey. Tapi yang cerita kedua, yang menderita itu, yang sedih itu, yang sunyi itu, yang stres itu, yang depression itu ataupun yang murung itu adalah orang yang kita katakan macam sihat tapi sebenarnya tak sihat. Ini kekuatan yang nak dia fahamkan. Ataupun kata teruklah doktor ni berbalik-balik apa benda cakapnya. Okey? Maka kita nak bangun balik kekuatan, kita sebenarnya nak tengok kalau Imam Hanbal kata pada sahabatnya ini, bergembiralah dengan ganjaran-ganjaran yang Allah janjikan. Apa yang Allah janjikan? Kamu sakit, Allah janjikan sihat tapi masih di dunia. Kamu sakit tapi Allah janjikan sihat tapi Allah berangkatkan jumpa Allah. Mana lebih hebat? Mana lebih bahagia? Maka kita katakan ada sakit yang tak sakit lagi. Maknanya dia berangkat jumpa Allah. Ada sihat yang kadang-kadang yang kita kata kita tak rasa macam tak pernah sakit. Ini kita kata ungkapan-ungkapan yang berbentuk falsafah ataupun ungkapan-ungkapan berbentuk tasawuf. Ungkapan-ungkapan yang tidak boleh dipaham selapis. Ungkapan yang tidak boleh dipaham seterus atau cara langsung begitu. Dia harus diulas, harus dihurai begitu. Sebab itu kenapa Imam Hanbal cakap begitu. Kerana apa sebenarnya, apa sebenar yang Imam Hanbal nak cakap, nak pesan pada kita sebenarnya, pada sahabatnya itu, untuk membangun ketenangan pada dia. Dia sedang sakit. Ada sakit yang Allah sembuhkan. Ada orang ketika, maka kalau kita nak faham ungkapan itu, apa huraian kalau dari segi dunianya, dari segi kita yang masih beriman ini, kita yang masih diberi Allah kesempatan berada di dunia ini. Okey? Kalau ikut huraian ini kita kata, di saat kita sehat, okey, di saat kita sehat, tidak terlintas dalam hati kita, dalam perasaan kita, dalam minda kita yang kita akan sakit. Yang kita akan sakit. Ini ingatan-ingatan, peringatan-peringatan yang Allah nak bagi pada kita. Masa kamu sehat, kamu tak pernah fikirkan yang kamu akan sakit. Ini satu pendirian ataupun satu pandangan ataupun satu prinsip hidup yang ada pada kita. Saya tak ada apa masalah, semua sehat je. Tapi esoknya berangkat. Contoh. Jadi kita dan ingat kalau Ibn bin Hanbal dikatakan apa? Bila seseorang itu diberikan sihat, dia tidak pernah terfikir yang dia akan sakit. Okey? Ini apa pegangan kita? Pegangan kita yang pertama ke atau pegang kita yang kedua? Maknanya Allah akan bagi kita sakit dan Allah bagi kita satu perasaan bahawa bila Allah bagi sihat. Orang yang Allah bagi sihat tapi dia sehingga dia tidak pernah fikir yang dia akan sakit. Okey? Allah bagi sihat dan dia tak pernah fikir tentang sakit, maka apa yang dia buatnya? Maka keinginan manusia, okey? Keinginan, cita-cita, impian menjadi sangat-sangat kuat, sangat-sangat banyak. Kita nak semak diri kita sebenarnya. Kita nak semak diri kita. Kita ingat tak kalau kita masa sihat satu hari kita akan sakit? Okey? Kita ingat atau tidak bila kita sakit satu hari kita akan sihat?